Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah lebihnya orang Islam. Nabi Isa dia beriman dengan Nabi Isa. Tapi orang Persia dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu masalah. Dan dia telah menangkap Nabi Isa itu sebagai anak kepada Tuhan. Itu sama. Kita tidak mengiktiraf Nabi Isa tadi sebagai anak ataupun Tuhan. Anak Tuhan ataupun Tuhan. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan برحمتك يا أرحم الراحمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. أما بعد. Aku yang belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak manusia kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharap hanya pada redha dan dekatnya dengan Allah SWT, serta mengharapkan jalan pahala daripada Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini sama-sama kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin undang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita memakmurkan masjid Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan solat berjamaah, alhamdulillah. Dan pada pagi ini juga kita alhamdulillah Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam taman-taman syurga di atas dunia. Taman syurga adalah majlis zikir dan majlis ilmu. Jadi tuan-tuan semua, mudah-mudahan asbab kepada kita berada di dalam taman syurga yang diibaratkan oleh Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kasih belah biar kita semua dapat masuk syurga nanti, termasuk anak isteri keluarga kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung tadabbur pada muka surat 494 pada ayat 61 surah Az-Zukhruf di dalam juzuk ke-25, surah yang ke-43 mempunyai 89 ayat, dan kita berada pada ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un
عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat pada ayat yang ke-61, Allah SWT berfirman, wa inna, dan sesungguhnya dia itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita lihat pada ayat 59, kita pun lihat pada ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa abdun. Nabi Isa itu tidak lain, ia hanya abdun, hamba Allah SWT. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan, dia adalah abdun an'amna alaih, yang kami bagi nikmat lebih daripada hal lain, iaitu kami angkat dia sebagai seorang Nabi dan Rasul saja. Jadi ini cerita, masih lagi cerita Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la'ilmun lisa'ati, dan sesungguhnya Nabi Isa ini, dia benar-benar memberi pengetahuan berkaitan dengan hari kiamat. Fala tamtarunna biha, jangan kamu ragu-ragu dengannya. Jangan ragu-ragu dengannya. Dengan hari kiamat jangan ragu-ragu. Wattabi'uni, nun baik bawah. Asalnya wattabi'uni, ada ya, tapi dihazaf, ada buang ya. Maknanya ada ya itu maksudnya aku. Maka ikutlah kamu akan aku. Hadza siratal mustaqim. Dan itulah, dan inilah hadza siratal mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ni, Allah Ta'ala firmankan apa maksud dia. Dan sesungguhnya Nabi Isa ini adalah menjadi petanda ataupun alamat tentang hari kiamat akan tiba. Hampirnya kiamat tu bila mana penurunan Nabi Isa alaihissalam. Ini kita kena beriman. Nabi Isa tak mati lagi. Nabi Isa berada di langit. Allah Ta'ala angkatkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan semua, maka bila mana kedatangan Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, itu menandakan hampirnya akan berlaku kiamat. Katanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Ibn Abbas menceritakan dan Qatadah, sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam daripada tanda-tanda besar akan berlakunya kiamat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kiamatkan dunia ini kecuali setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT ingatkan kita bahawa yang mereka yang mereka kejar itu, adalah pengikut Nabi Isa. Ada diceritakan bahawasanya yang mencadarkan Nabi Isa dibunuh, maka Allah Ta'ala rupakan dia itu sebagai rupa Nabi Isa. Orang ramai melihat dia, maka dialah yang disolidkan.
Dan Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa sedia wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tiadalah Isa itu disalib, tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan salah seorang daripada mereka itu dengan Nabi Isa AS. Baik tuan-tuan semua, maka suasana yang akan berlaku di depan hari ini sebelum daripada berlakunya kiamat, kita kena beriman. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mesti beriman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, idza ba'atsallahu al-masih ibn Maryam, bila mana Allah SWT mengirimkan, membangkitkan Nabi Isa bin Maryam, anak Maryam, anak lelaki Maryam ini, bila mana Allah Ta'ala bangkitkan dia, kirimkan dia, fayanzilu 'indal manaratil bayda, Allah SWT akan turunkan Nabi Isa ini di satu tempat di tepi Menara Putih. Dan Menara Putih Syarqi Damsyik, makna di timur, di Damsyik, di timur Damsyik, Syria. Makna di Menara Putih, di Menara Putih ada Menara Putih, sebelah timur Damsyik, makna sebelah timur Syria. Nah, kemana baina mahrudatain, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Pada ketika itu Allah Ta'ala turunkan dia ni dalam keadaan, Nabi Isa turun ni dalam keadaan memakai pakaian yang dicedokkan dengan warna kuning. Dan pada ketika itu kedua tapak tangan Nabi Isa ni dia panggil melekat di atas sayap. Dua melekat satu, melekat pokok sayap sebelah kiri kanan ni. Nabi Isa lekat ke tangan dia di atas sayap melekat, turun. Bukan kata turun Superman turun pada dulu kaki atas dia, bukan turun lagu tu. Cara turunnya tegak. Cara turun dia tadi, Nabi Isa turun daripada langit tadi, melekat pokok sayap. Jadi Nabi Isa pegang sayap melekat tu, duduk ni. Tu dia. Idza qata'a ra'sahu qatar, wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Jadi bila mana Nabi Isa ni, bila mana Nabi Isa tunduk, seolah-olah bila tunduk kepala tadi, seolah-olah ada air yang jatuh daripada muka dia. Bila dia tunduk, seolah-olah ada jatuh air daripada muka dia, titik. Dan apabila Nabi Isa angkat kepala, bila Nabi Isa angkat kepala dia, seolah-olah nampak jatuhnya butiran-butiran putih laksana mutiara. Nak ceritanya koknya Nabi Isa AS ketika turun daripada langit. Dan Nabi Isa, ada pula sebagai ulama kata Nabi Isa turun, dia turun di Baitul Maqdis. Walau bagaimanapun, di antara dua pendapat ni dia tadi. Bagaimana tadinya? Di antaranya kata Imam Al-Barzanji, dia telah menghimpunkan dua-dua riwayat ni dengan menyebutkan mula-mula Nabi Isa dia turun di Syria dan Damsyik. Maka selepas itu, setelah waktu Zuhur, maka dia pun pergi ke Baitul Maqdis. Bila waktu Zuhur tadi, daripada Syria tadi dia pun pergi sampai di Baitul Maqdis ni waktu subuh. Sampai di Baitul Maqdis ni waktu subuh. Bila sampai waktu subuh ni, Nabi ada sebut, fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subha. Ketika mana pemimpin mereka, iaitu Imam Mahdi, dia nak sembahyang, Imam Mahdi nak sembahyang subuh dengan pengikut-pengikutnya pada ketika itu, qad taqaddama yusalli bihim as-subha,
in nazala alaihim Isa bin Maryam as-subha. Ketika itu Nabi Isa datang, turun itu maksudnya hadir sampai ke ini kata ulama kata ada yang berdasarkan pada hadis ini. Hadis pertama tadi turun di Syria, di Menara Putih. Kalau lihat kepada hadis yang kedua ni, turun di mana? Turun terus ke Baitul Maqdis. Jadi dua-dua ni tidak bercanggah. Kerana Imam Barzanji kata turun mula-mula tadi hak tunggu daripada langit tu di Syria. Lepas tu lepas pada Zuhur pada hari tersebut dia bertolak daripada Syria sampai ke Baitul Maqdis waktu subuh. Maka bila tibanya nazala alaihim Isa bin Maryam as-subha, ketika mana Nabi Isa tadi tiba di Baitul Maqdis pada waktu subuh itu, faraja'a dzalikal imam yanqusu yamshil qahqara yuqaddimu Isa yusalli fayada'u Isa alaihi salam yadahu fi katifaihi thumma yaqulu lahu qaddim fasalli fa innaha laka uqimat fayusalli bihim imamuhum. Maka bila mana Nabi Isa tiba, bila tiba dalam orang panggil dalam soh nak semaya tadi, bila Nabi Isa tiba, lalu Imam Mahdi cuba berundur. Imam Mahdi duduk depan dah, nak kat dah berdiri. Jadi tengok-tengok Nabi Isa mari. Bila nampak Nabi Isa mari, maka Imam Mahdi betul cuba nak undur ke belakang, nak bagi lagu itu pada Nabi Isa supaya jadi imam. Maka Nabi Isa AS ni letak tangan dia di belikat Imam Mahdi. Tak nak bagi turun. Kamu naik saja jadi imam. Kamu teruskan jadi imam kerana iqamat sudah dikumandangkan. Orang iqamat dah ni dah bayar dah. Kecuali orang tak iqamat lah, orang iqamat dah. Tak payah bagi aku, kamu naik. Maka Imam Mahdi terus menjadi imam subuh pada waktu pagi itu. Tidaklah Imam Mahdi jadi imam, tidaklah Nabi Isa AS menjadi imam. Setelah semaya subuh berlaku, maka barulah penyerahan kuasa tadi, mandat tadi diserahkan kepada Nabi Isa AS. Barulah Nabi Isa ni terima mandat. Imam Mahdi Ishtihar pada hari ini, bermula di saat ini menjadi pemimpin kamu semua yang utama adalah Nabi Isa, tidak boleh. Itu dia. Maka situlah bermula daripada pagi itulah maka Nabi Isa mula menyusun strategi untuk untuk berperang dengan Dajjal. Itu cerita akhir zaman, dipanggil hadis cerita akhir zaman. Baik, di sini pada ayat 61 ni, maka bila mana Nabi Isa diutuskan oleh Allah Ta'ala, sama ada sebelum dia naik langit ataupun semasa dia turun, maka ayat yang Nabi Isa sebut kepada orang ramai adalah hadza siratul mustaqim fala tamtarunna biha wattabi'uni. Jangan kamu was-was, jangan kamu ragu-ragu berkaitan dengan kiamat. Jangan ragu-ragu. Wattabi'uni, maka kamu ikutlah aku. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yushiku ay yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman muqsitan. Tidak lama lagi, katanya Nabi, tak lama lagi. Ini sebab umur dunia ni tak lama lah dengan zaman Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi sabda dengan Nabi Isa nak turun ni, tak lama lagi akan turun Nabi Isa AS, iaitu anak kepada Maryam. Di kalangan kamu yang akan menjadi pada ketika itu, Nabi Isa ni akan menjadi hakaman muqsitan, hakim, pemerintah, dia panggil pemerintah yang sangat adil.
ketika mana Nabi Isa turun daripada langit. Jadi itu kita kena beriman semua, dan kita tidak ragu-ragu. Inilah lebihnya orang Islam. Nabi Isa dia beriman dengan Nabi Isa, tapi orang Kristian dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu masalah. Dan dia telah menangkap Nabi Isa itu sebagai anak kepada Tuhan. Itu salah. Kita tidak mengiktiraf Nabi Isa tadi sebagai anak ataupun Tuhan. Anak Tuhan ataupun Tuhan. Nabi Isa ni kita beriman dengan ayat ni. Ayat Allah Ta'ala sebut pada ayat 59, in huwa illa abdun, kecuali tidak lain tidak bukan Nabi Isa itu adalah hamba. An'amna alaihi, an'amna alaihi, kami angkat dia, beri nikmat dia jadi Nabi dan Rasul. Itulah, tidak lebih. Ada lebih daripada itu tidak. Ini kita beza kita ni, beza kita orang Islam dengan Kristian. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Pada ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sesekali kamu dapat dipalingkan oleh syaitan. Jangan ditipu daya oleh syaitan, kerana syaitan ni innahu lakum aduwwun mubinun. Kerana syaitan ni bagi kamu adalah seteru yang jelas dan nyata. Maksudnya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita ni jangan ditipu daya oleh syaitan. Kerana syaitan ni kita kena jadikan dia tu sebagai musuh. Musuh nombor satu kita adalah syaitan. Berarti kita kena banyak baca ayat rejam. Ayat rejam ni ayat rendah. Rejam ni makna balik. Kita balik syaitan ni dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lagi selalu syaitan. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Syaitan lagi sekali. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala sebut tadi, jangan kita tertipu dengan tipu daya syaitan ataupun waswah godaan syaitan. Jaga-jagalah, jangan sampai dia dapat memalingkan kamu daripada mengikuti perkara yang hak, yang sebenar. Kerana syaitan ini terang-terang dia ni adalah musuh kita, yang nyata. Kita kena berwaspada. Kerana syaitan ni daripada seorang tu ayah kita, tu nenek moyang kita yang duduk dalam syurga molek-molek tu, dia boleh hasut buat topik. Boleh hasut. Dia panggil boleh hasut, tergoda. Jadi kita kena orang panggil sentiasa beringat-ingat di atas godaan syaitan ni. Jadi tuan-tuan semua, kita lihat syaitan pun sudah ikat janji dengan Allah Ta'ala. Dia buat janji sendiri. Allah pun juga berjanji kepada syaitan. Syaitan janji apa? Syaitan janji nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam AS, supaya ramai tidak syukur, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berjanji, la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah Ta'ala berjanji, siapa dia yang ikut kamu, maka akan masuk neraka sekalian kamu. Alhamdulillah. Baik, kita lihat cerita Nabi Isa AS ini. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala, dan tak kala Nabi Isa membawa keterangan-keterangan. Bila mana Nabi Isa datang atas muka dunia, ketika mana zaman pemerintahan dia, zaman dia dulu, qala, maka Nabi Isa berkata, qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Nubai bawah wa ati'uni. Nubai bawah.
Jadi apa makna? Sesungguhnya aku datang kepada kamu membawa hikmah dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari apa yang kamu perselisihkan mengenainya. Aku mari ni bawa, nak bawa hikmah, nak ajar kamu. Dan ada kata-kata yang kamu selisih. Kalau kamu duk bal, kamu dia panggil duk khilaf, duk bal, apa semua, ada cara nak selesaikan. Maka sekarang ni aku minta kamu ni supaya apa? Supaya kamu fattaqullah, takwa kamu pada Allah Ta'ala. Wa ati'un, dan kamu kena taat kepada aku. Aku nak cerita, aku nak bawa risalah kenabian yang aku nak cerita kepada kamu, supaya kamu ni kamu boleh, Allah panggil, boleh sampai ke destinasi yang mana kita semua nak pergi, iaitu syurga Allah SWT. Jadi Nabi-Nabi Rasul ni, dia tidak cerita aja berkaitan dengan dunia ada. Bagaimana nak cantumkan supaya buah kurma ni jadi lebat, cantumkan maya ni dengan maya ni, itu bukan. Nabi tak ajar begitu. Lagu mana nak kacukkan, nak kacukkan, lagu mana kita bagi terkira, lagu mana nak buat kau tu, nak buat kau ni. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan sama dengan Nabi Isa, menceritakan kepada umat dia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Dunia ni, urusan dunia, kamu lebih tahu. Nabi tak ajar waktu bagian dunia. Itu mana di antara contoh tadi lah, nak beri kacuk lagu mana, itu Nabi tak ajar. Nak kacuk buah apa ni, antara buah longe dengan buah berapa dia, buah durian nak beri jadi ada sama tidak semusim ya, tapi ada sama. Di Thailand ada sama buah durian ni, dia berempat pun dia ada sama buah durian. Mana cara tu? Nabi tak ajar balik. Dan Nabi kata apa? Wa ana a'lamu bi umuri dinikum, dan sebenarnya aku lebih tahu tentang urusan agama kamu. Berkaitan dengan agama kamu, boleh apa aja. Tetapi berkaitan dengan dunia, kamu lebih tahu. Aku semua pada kamu. Jadi Nabi Isa ni nak mari mengajar berkaitan dengan urusan kamu. Jadi Nabi Isa ni mari atas muka dunia pada zaman dia duduk, pada zaman dia mengetong dulu. Sekarang ni Nabi Isa di langit dia akan turun pula untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad. Bukan kata ajaran baru kita. Syariat Nabi Muhammad sama dengan syariat Nabi Isa AS. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Sama lah, sama dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita semua. Ini yang orang panggil ucapan-ucapan yang ada persamaan sebiji dengan Nabi kita dulu. Ni ayat Nabi Isa ni, ucapan Nabi Isa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Apa dia Nabi Isa sebut? Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dia itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Fa'budu, maka sembahlah Allah SWT. Sembahlah dia. Hadha siratun mustaqim. Maka inilah adalah jalan yang betul, jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan yang sampai kepada syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan semua, bila kita semua Allah Ta'ala, maka hendaklah sembah tadi mesti sembah dengan ikhlas, dan jangan syirik pada Allah SWT. Jadi sama, Nabi Muhammad pun ada sebuah hari juga, Nabi Isa pun ada sebuah hari juga.
Cumanya pada ayat 65, fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Maka beberapa golongan fakhtalafal ahzabu min bainihim, di kalangan mereka sendiri ini, pengikut-pengikut Nabi Isa AS ni berpecah. Fakhtalafal ahzab, ahzab ni maknanya parti-parti ataupun golongan-golongan, puak-puak, pecah. Ikhtilaf, fakhtalaf ni mana? Berpecah, berpecah di kalangan mereka itu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Celakalah bagi orang yang melakukan kezaliman. Bagaimana celaka? Celaka dengan mendapat seksa pada hari yang sangat pedih azabnya, iaitu hari kiamat. Apa makna fakhtalafal ahzabu min bainihim? Apa maknanya? Di sini Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya golongan umat Nabi Isa AS ini, golongan yang tidak, ada golongan di antara golongan ini yang tidak orang tidak nak ikut apa yang diajar oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka keluarlah beberapa golongan di antara mereka yang ada nama golongan tersebut, dia panggil Malakaniyah. Dan ada nama golongan itu nama Nasturiyah. Dan ada golongan yang nama Ya'qubiyah. Jadi ini dia panggil puak-puak. Dan ada di antara mereka ni, ada yang meletakkan bahawasanya Nabi Isa ni adalah, mereka yakin Nabi Isa ni bukan Tuhan. Nabi Isa ni adalah hamba Allah SWT. Dan Nabi Isa ni adalah utusan Allah Ta'ala. Maka hal ni lah benar. Tetapi ada pula di antara mereka dakwa Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Ada yang kata tidak anak Tuhan. Nabi Isa ni, dia ni bukan anak Tuhan, tapi dia sendiri itu Tuhan. Maka maksudnya Allah Ta'ala daripada apa yang mereka perkatakan. Sebab itulah golongan ini Allah Ta'ala sebut fakhtalafal ahzabu min bainihim. Jadi pecah puak-puak pengikut Nabi Isa AS. Ada yang beriman dengan Nabi Isa, ada yang tidak beriman dengan Nabi Isa AS. Tetapi Allah Ta'ala sebut celakalah, kecelakaan, merupakan kecelakaan. Fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Dia panggil ini adalah merupakan ketegasan daripada Allah Ta'ala. Hak mana hak ikut apa yang dia ajar, turut sungguh-sungguh apa yang dia ajar oleh Nabi Isa, hanya di antara orang yang sama. Tetapi kalau mereka orang panggil macam-macam buat kepercayaan masing-masing, maka mereka ni dapat peringatan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata fawai, celaka. Allah Ta'ala akan letakkan mereka ni di dalam lembah dalam neraka. Lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Akhirat esok barulah mereka akan sedar sebenarnya mereka ni adalah salah. Sebagaimana Nabi Isa sebut apa dia, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Jangan tak tunggulah baru selamat. Apa yang kita baca tadi? Hal yang turun dari dasar. Tak lagi lah. Kita baca sampai mana ya? Ada ayat alih kan? 65.
Allah SWT berfirman pada ayat 66, hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Sadaqallahul azim. Pada ayat 66 Allah SWT menyampaikan ayat 66 ni, hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka tidak menunggu melainkan saat kiamat mendatangi mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak sedar. Allah Ta'ala ancam. Maknanya apa dia? Allah Ta'ala mengancam mereka. Maknanya mereka ni akan ditipukan seksa dengan secara tiba-tiba bila mana mereka syirik. Lagi pula mereka pula dusta, iaitu seksa yang tidak akan ditangguh-tangguh. Ia akan ditipukan semasa mereka tidak sedar, leka dengan urusan dunia semata-mata. Maka barulah pada ketika itu barulah mereka akan menyesal. Jadi tuan-tuan semua, maka berkaitan dengan kiamat ni, dia akan mati dengan tiba-tiba. Peringatan demi peringatan demi peringatan. Hari kiamat dia akan mati dengan tiba-tiba, tetapi ada tanda-tanda. Tanda-tanda ni kita tahu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ni banyak dalam berlaku. Banyak, kita nak pilih banyak dah. Tanda-tanda besar ni dia akan berlaku 1, 10 tanda besar. Itu kita kena belajar. Dia panggil di masa yang lain lah pula. Al-akhillau yawma idin, teman-teman qarib pada hari tersebut. Ba'duhum li ba'din aduwwun, di kita akhirat. Atas dunia ni teman baik, kawan baik, kawan qarib, kawan rapat, kroni dan sebagainya. Yauma idin ni pada hari akhirat esok. Ba'duhum li ba'din aduwwun, bagi setengah, ba'duhum setengah mereka bagi setengah yang lain, aduwwun akan jadi musuh. Akhirat akan jadi musuh. Pada akhirat jadi pada. Atas dunia rapi, makan sekali, hidup sekali, sahih sekali, ada waktu siap sekali, ada sekopus sekali. Illa al-muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita di atas dunia ni kan, supaya panjangnya bersahabat sampai ke akhirat. Maka katanya Nabi, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini sahabat. Dua orang yang bersahabat, yang berbaik, dia bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dia baik kerana Allah Ta'ala sungguh baik. Dia bertemu kerana Allah Ta'ala suruh bertemu dulu, jangan boleh-boleh. Kalau saya demo kerana Allah, demo saya tahu pun kena kerana Allah. Bukan kerana tahu ada binti, bukan kerana tahu dia kaya, bukan kerana tahu dia ada jawatan. Dunia orang saya sebab ada jawatan. Kalau ayat demo sebab demo ada jawatan. Demo bukan waktu, demo bukan bulan, demo bukan menteri ni, demo bukan bulan, demo bukan portfolio kau ni. Kalau ada projek dengan demo, apa tahu tu demo. Akhirat dok lah. Sebab demo saya tak nak benda. Baru akhirat. Ba'duhum li ba'din aduwwun.
Ketika mana berada negeri akhirat, antara satu dengan yang lain ini jadi musuh. Nabi kata tadi, bila mana orang itu bersahabat, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka dia akan sama-sama dikumpulkan di bawah bayangan dan Tuhan Allah Ta'ala ketika berada di mahsyar. Sebab tu tuan-tuan semua, kita kena baik molek niat kita tadi. Kalau baik dengan demo, kalau sayang dengan demo, tidak kerana lain, kerana Allah Ta'ala semata-mata. Betul lah demo jiran kahwin, betul lah demo rakas kelas, betul. Tapi hudud nombor satu tadi kena letak kerana Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ajar sahabat-sahabat supaya cakap uhibbuka fillah, aku kasih dan sayang pada kamu kerana Allah. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Jadi tuan-tuan semua, di akhirat esok Allah Ta'ala cerita kahwin rapat di atas dunia, walaupun dia rapat tapi akhirat dia berbala. Maka di sini dalam ayat 25 surah Al-Ankabut ada juga Allah Ta'ala cerita, wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dhan ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Hanya saja kamu ambil berhala-berhala selain Allah menjadi Tuhan untuk berkasih sayang di antara kamu. Dalam kehidupan dunia, masa di atas dunia ambil berhala jadikan Tuhan, dan jadi saya kasih antara kamu dengan berhala tadi. Ataupun berkasih saya sama-sama kamu dan ketika buat, Allah panggil kalau buat maksiat dan buat larangan Allah Ta'ala. Jadi dia ni berkasih sayang di atas muka. Kemudian pada hari kiamat, sebahagian kamu membantu sebahagian yang lain dan melaknat satu sama lain, dan tempat kamu adalah neraka, dan kamu tidak mendapat sebarang pertolongan. Jadi kalau duduk atas muka dunia dulu, kalau orang ni ikut orang ni baik kerana benda buat maksiat, maka dia akan menyadapkan mu duduk atas dunia, mu lah ajak aku ni. Orang ni kata, mu bodoh ikut apa, aku tak ajak pun, ajak bala gitu. Sebagaimana pengikut syaitan, dia kebal dengan syaitan. Dia kata, apa ni, duduk bagi-bagi. Syaitan lah yang ajar dia gini-gini. Syaitan kata, aku ajak, mu tunggu, mu lah bodoh. Dua adik bala. Jadi akhir sekali dua-dua dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawm wa la antum tahzanun. Dan akhir sekali Allah Ta'ala berfirman pada ayat 68 ni, dan insya-Allah kita akan sambung cerita dari bawah nanti. Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-hamba, la khaufun 'alaikum al-yawm, jangan bimbang, hari ini tidak ada ketakutan kepada kamu, tak ada. Kamu tak akan jadi takut. Wala antum tahzanun, dan pada hari ini tidak akan kamu rasa duka cita bila akhirat. Sebab itulah kita kena jadi hamba Allah yang taat pada Allah Ta'ala, yang taat pada Rasul. InsyaAllah Allah Ta'ala kata semayangmu, semayang. Allah Ta'ala kata puasamu, puasa. Allah Ta'ala ya sekian. Mudah tunggu, kita tunggu sungguh-sungguh taat pada perintah Allah SWT. InsyaAllah termasuk dalam seruan Allah Ta'ala kata, ya ibadi la khawfun 'alaikum al-yawm wa la antum tahzanun. InsyaAllah ayat ni kita akan sambung lagi pada ayat seterusnya esok nanti, bermula daripada ayat ini, ayat 68 insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua puasa sekolah tu dulu, dan esok kita akan dengar cerita-cerita di mana duduknya hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kasihi, di mana tempatnya, iaitu cerita-cerita dalam syurga insyaAllah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.